berpeluang sekali lagi untuk hadis masih lagi dalam bab solat. InsyaAllah sampai hari kita akan sambung hadis yang ke-23 solat. Sudah jumpa ya? Hadis yang ke-23 ini diriwayatkan daripada Sulaiman wa Sulaiman bin Surani. Sulaiman bin Surani radhiyallahu anhu. Qala, hadis diriwayatkan daripada Sulaiman bin Surani. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban. Pada masa itu ada dua orang lelaki yastabbani, maknanya saling cela-mencela. Cela wanita yang dicela wanita. Saban satu maknanya cela lah untuk yastaban. Wa ahaduhuma, dan salah seorang daripada keduanya, qad marra wajhuhu wa tafaqat audadu. Bayangkanlah bila dah gaduh orang tutup. Jadi salah seorang daripada keduanya tu dikata qad marra wajhuhu, yang merah padam muka. Watafaqat auladu, dan dah kembang dah orang leher. Bayangkan orang marah ke mana kan? Merah muka, kembang orang leher. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bayangkan macam Rasulullah ni kat sini. Orang bergaduh tu bukan depan betul Rasulullah kan. Maknanya di ujung mana tu. Jadi Rasulullah nampak keadaan yang kedua tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajib. Rasulullah dia kata, aku mengetahui, sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimah law qalaha, sekiranya orang yang tengah marah tu dia sebut kalimah tu, la dhahaba anhu ma yajib, nescaya akan hilang daripadanya apa yang dia rasa sekarang. Maknanya tengah marah apa kata marah menggila tu, ada satu kalimah, kalau dia sebut je kalimah tu, insya-Allah akan hilang kemarahan. Iaitu law qala, sekiranya dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajib. Maknanya yang Rasulullah maksudkan dengan kalimah itu ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nescaya hilanglah kemarahan. Faqalu lahu, jadi orang yang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pergi bagi tahu dua lelaki yang sedang bergaduh tadi, yang sedang bertengkar tadi. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Jadi mereka pergi bagi tahu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi dekat kat situ je lah cerita ni. Dia tak cakap lah apa reaksi orang tu. Dia cakap tu tidak, lepas tu dia berhenti ke tidak bergaduhnya kan. Itu tak penting dah. Yang pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar
Apabila tengah marah tu nak meredakan kemarahan, maka inilah penawarnya. Inilah ubatnya. Ya. Kenapa bawa bab marah, bawa cerita marah dalam bab sabar ni? Sebenarnya sebab marah itu tanda tak sabar. Jadi hanya orang sabar saja yang boleh menahan marah, kan? Jadi sebab tu nanti ada kaitan kalau ni bawa cerita marah-marah dalam bab sabar ni. Jadi sebenarnya nak menceritakan bahawa kemarahan, maknanya kemarahan itu puncanya tak sabar, ataupun bila tak sabar, kemarahan itu boleh mempengaruhi nafsu kita, kan? Bila marah memang perlu sabar. Jadi nak sabar tu, mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kata marah tu api yang ditimbus oleh syaitan. Syaitan mainkan peranan besar dalam menimbulkan kemarahan dan seterusnya mendorong kita untuk bertindak di luar batasan. Memang dia berkata dia pergunakan sifat marah. Jadi itu sebab itu caranya untuk memadamkan api kemarahan itu ialah dengan memohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dilindungi daripada pengaruh penguasaan syaitan atas kita. Jadi secara zahirnya hadis ini Nabi tak sebutlah kata tu dengan cara macam mana, kan? Ataupun dia sebut je boleh hilang marah, ataupun sebut dengan penuh keyakinan, macam mana tu. Agak-agak kalau Maksudnya teknologi tak ada emosi, tak ada apa, agak dia hilang dah marah. Kalau kita ke sana sikit boleh tak? Kita tengok zahir hadis ni, maknanya kalau sebut je Alhamdulillah, maknanya hilang. Tapi kita fahamlah, kan? Sebab Auzubillah tu maksudnya aku memohon perlindungan dengan Allah. Jadi nak mohon perlindungan biasanya biarlah lahir daripada hati kita yang sungguh-sungguh nak minta tolong, kan? Kalau acuh tak acuh jaga agaknya Allah tolong tak, kan? Macam tak ada keyakinan, ya? Nanti kata alah aku dah kata tak hilang marah, kan? Kalau kita sendiri tak ada kesungguhan untuk menghilangkan gelojak marah tu, macam mana Allah nak tolong, kan? Jadi syaitan pun tak lahir. Jadi maknanya kalau kita nak benar-benar berkesan, maknanya biarlah lahir daripada kesungguhan kita sendiri, kan? Nak mengatasi marah. Jadi hadis ini muttafaq alaih dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-23. Seterusnya hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini daripada Muaz, ya, wa an Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Man kazama ghaizan. Maksudnya daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazama ghaizan. Kazama ghaizan ni maksudnya sesiapa yang menahan marah. Maknanya dia marah, dia sabar, dia tahan, dia tak lepaskan kemarahan. Itu maksud kazama. Wa huwa qadirun ala an yufizahu. Dalam keadaan dia berkuasa, dia mampu untuk melepaskan marah. Macam mana nak lepas marah tu? Dia marah maknanya dia boleh, kalau dia nak buat apa-apa kepada orang yang dia marah. Dia nak pukul ke, dia nak tumbuk ke, dia nak sepak ke, hatta dia nak bunuh pun dia boleh. Maknanya dalam keadaan kalau dia nak bertindak, dia boleh buat. Tapi dia tak buat. Dia tahan. Dia tahan tu maknanya sabar, kan?
sabar. Kan orang letak kereta parking di tempat lot kita kan, kita boleh ambil je batang kayu, pecah kereta ni, ada sangat kan. Ini apa-apalah orang yang buat sesuatu yang membuatkan kita marah. Jadi kita boleh buat, kita boleh bertindak. Tapi dalam keadaan kita boleh bertindak tu, kita tak bertindak, kita tahan, kita sabar. Jadi apa balasannya? Tapi dia lain kalau dia tak bertindak sebab dia tak mampu kan. Buat kita nak buat nak bertindak tapi kita boleh buat. Tu pahala, berbeza pahala dia. Yang satu ni dia marah, dia tak boleh buat apa-apa. Kan? Yang seorang ni dia marah dan dia boleh kalau dia nak bertindak, tapi dia tak bertindak. Jadi pahala dia berbeza. Jadi ia ni untuk orang yang dia marah, dia boleh nak bertindak tapi dia tak bertindak, dia sabar. Jadi pahalanya, ganjarannya, da'a Allah Subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah akan menyerunya pada hari kiamat nanti depan semua makhluk. Ru'usil khalaiq, maknanya depan ramai-ramai orang, semua makhluk tu Allah panggil dia, ya fulan, kan? Panggil nama dia depan orang ramai-ramai tu. Dia kata hatta yughayyirahu, panggil mari ke depan, hatta yughayyirahu minal hur'in masya kemuliaan yang Allah beri padanya. Maknanya panggil dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala depan semua makhluk. Allah bagi dia pilih mana bidadari yang dia nak. Subhanallah. Bukan kata Allah bagi mana yang Allah nak, bukan Allah bagi apa yang Allah nak bagi, tapi Allah suruh dia pilih mana yang dia nak. Beza kan. Orang lain dapat bidadari juga, tapi dapat bidadari yang apa yang Allah dah sediakan. Yang ini pilih mana nak. Satu penghormatan. Pilih pula, bukan pilih dalam bilik dah memang masuk bilik ni aku dah sediakan nak mana kan. Tak. Pilih depan orang ramai, maknanya nak tunjukkan satu kebanggaan besar dan pahala, menahan marah. Jangan risau masa tu tak ada cemburu. Perempuan tak ada perempuan. Perempuan pilih apa? Ya. Malu. Apa dia? Malu. Kenapa Pilih malu. Untuk orang lelaki je ke? Apa dia? Untuk orang lelaki je lah. Untuk orang lelaki saja ke? Ni yang ini kalau dia lelaki lah. Kalau dia perempuan, wallahu alam lah, mungkin Allah suruh pilih mana-mana. Bidadara atau wali-wali, nabi-nabi ke, wallahu alam kan. Ya. Jadi juga dia tak bertindak ni, dia mendiamkan diri tu. Kalau dia cakap, dia cakap tu satu tindakan lah. Kan? Sebab okey, tengoklah cara dia cakap tu kan. Maksudnya di sini dia tidak bertindak berdasarkan kepada runtunan perasaan marah. Mana kalau dia ikut perasaan marah tu, kalau cakap pun dia keluar permukaan kan. Itu pun satu tindakan. Artinya dia tak tahan marah kan. Dia tahan marah tu maknanya dia tak, maknanya orang nampak dia tu macam tak marah kan. Dia bawa satu contoh, satu contoh di sini. Diriwayatkan bahawa Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Husain bin Ali radhiyallahu anhu katanya dia mempunyai seorang hamba. Kerja hamba dia ni kerja dia menyediakan air untuk dia berwudu, untuk dia bersuci. Kerja hamba ni menyediakan air untuk dia bersuci. Jadi pada suatu hari hamba ni bawalah air untuk dia bersuci dalam syeret. Ada satu syeret. Agaknya dia jirus gitu kot kan. Dia jirus
kuala ni kan, hamba ni satu challenge. Jadi apabila Husain ni selesai bersuci, hamba ni pun angkat ceret tu depan mesin tu. Wallahu alam lah, saudara bayangkan dia cuci kaki kot, basuh kaki kan. Jadi dengan membongkok lagi, dia pun agaknya tak ada berdiri lurus. Husain ni hamba tu dah angkat ceret. Dah angkat ceret tu dia terkena mulut, patah 4 gigi depan. Kuat punya lah, kuat ceret besar mana, wallahu alam macam mana cara angkat itu, wallahu alam lah. Dia kata patah gigi depan. Dia pun tak cakap semua ke ataupun salah satu ke, wallahu alam lah. Tapi patah lah gigi tu, ya, gigi depan tu. Jadi bila dia patah gigi, bayangkan Husain tu pandang hamba dia, kan, pandang hamba. Hamba pun tu pun sebut, dia kata wal kaziminal ghaiz. Kata kan orang-orang yang menahan marah. Kan hamba tu pandang dia. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan marah. Husain pun jawab, qad qazamtu ghaizi. Ya dah tahan dah ni kan. Aku dah tahan lah marah ni. Tengok macam tak ada buat apa-apa kan. Aku dah tahan lah ni. Lepas tu hamba tu jawab, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Kata Husain, yalah tak apalah, aku maafkan kamu. Kata gigi kan maafkan. Punyalah tinggi darjat kesabaran tu. Qala, hamba tu jawab lagi, tak habis lagi tu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Sebenarnya dia ambil petikan daripada ayat Al-Imran, ayat surah Al-Imran. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Hasan tu jawab, idhab fa'anta hurun di wajhillahi ta'ala. Macam tu pergilah, aku bebaskan kamu kerana Allah Ta'ala. Kan? Tanya lagi, wama jawaz itqi. Sekarang aku nak bebas dah. Sekarang selama ni kan duduk bawah jagaan Husain. Dia kalau bebas, nak cari kerja, nak apa, tak ada modal, tak ada apa kan. Wama jawaz itqi. Kalau macam tu, apa hadiah kebebasan tu? Tak lagi ni. Ada pasport ke kan, ada apa-apa ke untuk dia bebas ni. Husain kata pedang dan perisai, as-saif wal darabah. Darabah ni dia kata perisai daripada kulit. Fa inilah alam fil baiti ghairu rumah, kerana aku tak tahu kat rumah aku ada benda lain tak selain pada kedua tu. Yang ada kat rumah yang aku tahu itu je, pedang dan perisai. Jadi ambil. Itu contoh bagaimana. Maknanya kalau dia nak buat apa-apa kat hamba dia tu boleh tak kan? Gigi dah patah. Jadi bukan saja tahan, maafkan, bebaskan, bagi lagi hadiah. Subhanallah. Memang kata wallahu yuhibbul muhsinin, itu darjat yang sangat tinggi. Jadi dalam hadis tersebut, tahan marah pun dah kira besar dah pahala, sampai bidadari pun boleh pilih. Apalagi kalau maaf lagi, bagi hadiah lagi, buat lagi lah besar pahalanya. Jadi maknanya sabar itu sangat berkaitan dengan kemarahan. Jadi kemarahan itu sebenarnya membayangkan kurang atau tidak adanya sifat sabar. Yang ke-25 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqrab. Qala jada miraran qala la taqrab. Abu Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki
kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Ausini. Dia kata wasini. Ni ausini. Makna sama ya. Wasini pun boleh, ausini pun boleh. Sama makna. Dah dengar ada lagu wasini. Macam tak tahu je. Ya. Ausini maknanya wasiatkan kepada aku. Wasiat kat sini bukanlah wasiat nak mati ke apa kan. Wasiat maknanya pesan, nasihat. Itu makna ausini tu. Jadi maksudnya bila orang tu datang minta nasihat, minta pesanan, maknanya dia memerlukan satu nasihat yang baik untuk dunia dan akhirat dia. Kan? Dia datang bukanlah minta rezeki, minta harta, minta isteri, minta apa urusan dunia, tapi dia meminta satu tips yang boleh memberikan dia keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Nabi jawab sepatah je. Nabi jawab apa? Dah tahu kok. Jangan marah. Sepatah je, jangan marah. Dah tahu kok. Faraddada miraran. Dan dengan sepatah macam tu agaknya lelaki ni tak puas hati kan. Takkan itu je nasihat dia. Kan? Faraddada miraran maknanya lelaki itu ulang berkali-kali. Artinya bila Rasulullah sebut la taghdab, dia pun ulang lagi ausini. Ya Rasulullah, bagilah pesanan kepada saya. Qala Rasulullah tetap jawab la taghdab. Jangan marah. Tak ada tambah, tak ada kurang. Kan? Berapa kali pun lelaki itu ulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpesan kepada dia. Tak tahu. Jadi maksudnya jangan marah ini satu sifat yang menguntungkan lelaki itu dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab marah itu memang hasutan syaitan. Jadi bila syaitan hasut, maka seseorang itu akan hilang kawalan dan dia bertindak apa? Bertindak dengan cara yang melampau batas lah kan. Kalau katakan kata-kata, masa marah tu dia akan keluar perkataan-perkataan yang kita tak akan cakap dalam keadaan yang biasa. Kalau nak pukul orang pun, kalau pukul tengah marah tu beza dengan pukul tak marah, pukul nak didik. Dan biasanya orang kalau dia bertindak ikut dorongan marah, dia akan menyesal lepas tu. Jadi sebab itu Rasulullah SAW memberi nasihat, beri pesanan supaya kawal marah. Jadi la taghdab tu tidaklah makna tak boleh marah, sebab marah itu fitrah manusia. Memang ada dalam diri, mana boleh tak. Maknanya perasaan marah tu satu yang wujud dalam diri manusia. Jadi la taghdab tu bukanlah bermakna hilangkan perasaan marah tu, tapi la taghdab bermakna kawal marah dan jangan bertindak ikut dorongan perasaan marah. Itu maksudnya. Dan dikata di ada tambahan dalam riwayat lain. Ada tambahan dalam riwayat lain. Lelaki itu apabila Rasulullah SAW ulang banyak kali la taghdab, dia berkata, lepas tu aku berfikir, kenapa Rasulullah SAW ulang pesanan kepadaku la taghdab berkali-kali. Selepas aku fikir, dia kata, maka aku dapati kemarahan itu terhimpun di dalamnya segala kejahatan. Dalamnya segala kejahatan. Bayangkan kalau dia
dia lepas marah kan, satu lagi dia cakap yang tak sepatutnya. Lepas tu dia akan simpan dendam. Dendam tu pula akan memakan diri dia. Lepas tu cari peluang lagi nak lepas. Macam-macam kan. Kalau marah itu disuburkan. Jadi sebab kalau tahan marah, lepas tu nak sejukkan, maafkan, insya-Allah Allah akan bantu. Dan cara macam mana nak kawal marah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu hadis yang ke-22. Habis sampai sini dah tak ada bab marah. Yang ni lain pula. Tapi masih bersatu dengan sabar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Rawahu Tirmizi. Jadi jangan Rasulullah sebut mukmin dan mukminah ya. Tengok yang sebelum ni rajulun kan, tak ada imra'ah. Tapi tidaklah bermakna kalau semua rajulun tu khusus untuk lelaki saja. Sebab kebetulan yang tanya tu lelaki. Dia jawab tak lelaki kan, tapi hukumnya sama saja bagi lelaki atau perempuan. Tapi yang ini disebut secara jelas, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Ma yazalu itu maksudnya berterusan, sentiasa. Itu ma yazalu, sentiasa ada bala. Bala tu bala atau ujian. Maksudnya ujian dalam bentuk bala atau bencana atau kesusahan. Jadi sentiasalah ujian dalam bentuk kesusahan itu menimpa seorang mukmin dan seorang mukminah. Maknanya setiap orang mukmin, sama ada lelaki atau perempuan, sentiasa ditimpa ujian dalam bentuk yang kita panggil bala lah, maknanya kesusahan ya. Ujian itu menimpa mukminin dan mukminah sama ada pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri maknanya dia kata sakit, kan? Diri sendiri sakit, bapa, gurbah. Maksud gurbah di sini maknanya terasing, tak ada orang nak kawan, sendirian je, semua orang benci, kan? Semua orang benci dengan sebab kita buat baik, itu ujiannya. Tapi kalau semua orang benci sebab kita jahat, itu balasan tu kan. Kata kita nak buat baik tapi semua orang tak suka. Kita cuba nasihat, orang pulau. Itu ujiannya, itu panggil gurbah. Wa waladihi, dan anak. Tak diri anak. Ni bagi orang ada anak kan. Anak mati, anak sakit. Dia kata ataupun anak tak istiqamah. Anak susah nak didik. Susahnya nak suruh anak ni solat, susahnya nak ajak anak ni puasa. Puasa, tapi masa puasa tu lah duk gaduh, duk bertengkar dengan adik-beradik dia kan. Itu ujian pada anak. Wa malihi, dan pada harta dia. Jadi anak baik belaka okey je, kita pun tak ada apa-apa, sihat. Tapi harta, wa malihi, harta. Kata harta terbakar ke, dicuri ke, disambut ke, hilang ke, macam-macam. Kisah memang menjadi-jadi. Jadi pada satu segi memang kita lihat kejadian itu, perbuatan itu memanglah jahat orang sama kita kan. Tapi hilangnya harta kita tu Allah izin harta kita disambut, itu ujian kita. Jadi
sebenarnya apa saja yang menimpa kita, sama ada pada diri kita, anak kita, harta kita, kita memang ada sunnah. Tak akan digunakan, ditimpa musibah-musibah sedemikian hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah. Bila akan berakhirnya ujian? Bila akan berhenti ujian ini? Iaitu yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah, sehingga dia bertemu dengan Allah sampai dia mati, wa ma 'alaihi khati'ah, dan dia tidak menanggung apa-apa dosa. Jadi maksudnya di sini menggalakkan kita untuk sabar, sebab kita tahu apa yang berlaku itu Allah izin. Tujuannya ialah nak menghapuskan dosa kita. Jadi kalau orang yang faham, dia tak adalah nak bersungguh, nak menyesal, nak berhenti, nak marah ujian tu. Tapi tidaklah bermakna kita minta sakit, kan? Kita mesti berikhtiar untuk menjaga diri kita, menjaga kesihatan kita, jangan minta sakit. Tapi kalau ditimpa sakit, maka kita yakin ini adalah ujian untuk menghapuskan dosa. Jadi makin banyak ujian, makin banyaklah dosa kita dihapuskan. Jadi maksudnya di situ semuanya positif kan bagi kita umat Islam. Jadi bila Allah uji kita, tidak bermakna Allah benci kita, tidak bermakna Allah nak menzalimi kita. Kerana mungkin kita tak cukup kebaikan di dunia ni. Kalau nak harap solat kita je banyak, tak khusyuk, kan? Kalau nak harap puasa kita banyaknya cacat celah, kan? Bulan puasa apa? Puasa dari makan, minum, tapi mata tak puasa, telinga tak puasa, kan? Jadi maknanya kalau nak harap ibadat-ibadat kita banyak tak sempurna. Kalau solat tu angkat takbir, tukar mainan lillahi ta'ala, kan? Tak mana-mana lagi, tak mana dah pergi. Kan? Baca ayat, tiba-tiba dah tamat ada ayat yang baca. Apa tengah-tengah tadi kita baca? Kan? Tak hayati. Jadi maknanya kalau harap kebaikan itu mungkin tak cukup untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mendatangkanlah ujian untuk menambah pahala. Kalau kata dia cukup banyak dah pahala macam Nabi-Nabi tu, apa lagi kan? Ujian-ujian nak tambah darjat pula. Kan? Tambah darjat. Maknanya segala yang berlaku tu kita kena tengok dari aspek kasih sayang Allah kepada kita. Sebenarnya Allah nak bagi kita pahala kerana ataupun Allah nak hapuskan dosa kita supaya kita tidak terhalang daripada masuk syurga Allah. Tapi tidak bermakna kita sengaja cari susah. Kan? Kata, yalah kalau orang ambil harta aku dapat pahala, tinggallah kereta mana-mana tak cuci juga apa, kan? Tak boleh mencuai. Kan? Mencuai. Yang kena dengan harta tu kan? Kalau kita biasa dengar kalau macam kita tak berzakat, biasa Allah akan tarik dia kadang-kadang jadi bankrupt, kadang-kadang ya betul. Ya, betul juga tu sebab bila kita tak bayar zakat, maka dalam harta kita tu ada hak orang lain, kan? Jadi maknanya Allah timpa bencana kepada harta kita tu, di mana harta tu hilang daripada kita, artinya kita tak milik lagi lah orang. Dengan sebab itu insya-Allah kita dah bersih daripada pegang hak orang sebab Allah dah ambil. Itu yang kalau yang kita sembahyang tadi kan, pasal solat yang kita solat kita tak sempurna kan. Okey, kalau macam tu keadaannya, kita rasa tak puas hati, boleh tak kita ulang balik sembahyang? Tak digalakkan jadi kebiasaan. Sebab kalau kita nak ulang, dia berapa kali nak ulang? Kita kalau macam kata lah tadi. Kita istighfar. Kita istighfar. Okey, macam kata kita dulu masa kita muda, masa saya ingatlah semalam pun saya ingat, masa muda saya nak masuk niat tu pun kadang susah kan. Apa? Yang lepas tu kita banyakkan sunat. Banyakkan sunat tu boleh menampung solat. Jadi maknanya
Sebab itu memang ada hadis sahih. Ada hadis sahih, amalan yang pertama dihisab ialah solat. Jadi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, buku amalan kita, buku catatan amal itu semuanya dibawa di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab pertama yang Allah buka buku catatan tu, dia buka bab solat. Rupanya dia ada bab-bab, kan? Dia ada bab solat, bab puasa, bab zakat dan seterusnya. Jadi perkara pertama yang ini untuk orang yang dah syahadah dia betul dah ni kan. Kalau dia tak ada syahadah, dia tak ada hisab apa-apa, dah terus ke neraka kan. Alhamdulillah. Ini maknanya kita orang Islam yang bersyahadah dengan benar, memang mati dan tak menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan buat amal, ada yang baik, ada yang tak baik. Jadi artinya pertama sekali dibuka bab solat. Bila dibuka bab solat, maka Allah tengoklah solat kita sempurna ke tidak, cukup ke tidak dan sebagainya. Jadi bila ada kekurangan pada solat tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh tengok solat-solat sunat. Jadi kalau ada solat-solat sunat kita, maka ditampuni kekurangan solat fardu. Jadi kalau tak ada solat sunat, mana fardu tak cukup, fardu kurang dan sebagainya, maka seseorang itu akan diseksa atas kekurangan solat tadi. Alhamdulillah. Masuk penjara lah dulu. Penjara dulu kerana kecuaian solat. Jadi itu faedahnya membanyakkan solat. Solat sunat. Ini Ramadan ni banyak kan? InsyaAllah tambahlah, sebab insyaAllah digandakan pahala kan untuk Ramadan. Kalau boleh Ramadan tu kurangkanlah aktiviti dunia semata-mata tu. Aktiviti keduniaan semata-mata yang tak ada kaitan dengan akhirat. Tapi aktiviti yang berkaitan dengan akhirat tu boleh teruskan kan. Macam majlis ilmu tu kan tak masuk juga. Rugilah nak berhenti pada bulan Ramadan kan. Ataupun ziarah orang sakit kan, kumpulkan silaturahim. Itu adalah amal-amal soleh yang tadarus. Tadarus tu memang akhirat semata-mata. Yang saya sebut ni dunia, tapi dia berbentuk keakhiratan. Macam kumpulkan silaturahim. Sebab memutuskan silaturahim tu dosa besar kan. Jadi menghubungkan silaturahim pahalanya sangat besar. Dan menghubungkan silaturahim ni yang lebih besar pahala ialah orang yang putuskan hubungan dengan kita. Kita hubungkan dia. Kan? Orang yang memang tak tegur kita, kita yang mulakan. Mereka tu lagi besarlah pahala tu. Kan? Jadi itu positifnya Islam sebenarnya mengajar kita baik semua kan. Apabila kita orang kata serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tak ada yang merugikan kita. Sebab sifat Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih Maha Penyayang. Jadi Allah dia nak bagi kebaikan dia. Dan kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yang kecil macam ni pun Nabi bagi tahu semua kan. Itu sayang kalau orang tak nak baca. Ya? Kalau banyak sini memang tak ada. Dah datang kan? Itulah. Okey, ada nak tanya? Kita tahu bahawa yang apa yang kita sekarang ni kalau kita tahu benda tu silap kan, macam dulu kita sembahyang lah kan, kita belajar sangat kan, kita je lah macam kita nak solat kan. Jadi sekarang kita dah belajar baru dah banyak salah sembahyang. Jadi macam ni
kaitannya dengan ibadat tanpa yang tidak diterima. Adakah sembahyang kita tak diterima? Dia kan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun kan. Memang yang kita, kalau Allah tak terima masa tu, tidak bermakna selama-lamanya dia tak terima. Sebab taubat itu menghapuskan dosa lain. Jadi taubat nasuha. Taubat nasuha kita baiki sekarang. Jadi hal-hal yang dah lepas tu Allah hapuskan ataupun Allah ganti dengan yang baik. Maknanya Allah terima dengan yang terima secara betul kan, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan tu dah disebut faulaika yubaddiluhu sayyi'atihim hasanat. Sesiapa yang bertaubat, faulaika yubaddiluhu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu, orang yang taubat tu, Allah akan gantikan yubaddiluhu sayyi'atihim, kejahatan-kejahatan mereka yang lalu-lalu tu, sebab dengan bertaubat Allah akan ganti menjadi kebaikan. Kita buat jahat, tapi kejahatan itu bukan saja dihapuskan dosanya, malah kejahatan itu dijadikan hasanat. Itu antara sifat Maha Pemurah dan Maha Ghafar kan, Maha Pengampun. Dia bukan saja ampunkan dosa kita, malah kejahatan yang kita dah buat tu ditukar jadi kebaikan. Jadi itu maknanya Maha Pengampun tu, At-Tawwab, Ghaffar, Ghafur. Itu semua sifat Allah yang menunjukkan Maha Pengampun Allah SWT. InsyaAllah. Sebab itu kita kena sentiasa bersangka baik pada Allah dan yakin bila kita taubat, Allah akan taubat. Jadi kita kata dalam mencari redha Allah tu, kita kena sentiasa seimbangkan antara takut dan harap kita. Memanglah kita takut, tapi jangan hilang harapan. Kan? Kalau kita duduk takut, dia tak ada harapan, maknanya kita murung, kita putus asa, kita macam tak sangka baik pada Allah. Kan? Allah akan seksa kita dan sebagainya. Jadi takut kita mendorong kita untuk bertaubat, berusaha untuk buat baik dan sebagainya. Dan harap itu ialah memberikan kita motivasi. Apa yang kita dah lakukan ini, kita harap-harap sama Allah terima. Mesti letak al-khawfu wal-raja. Dan al-khawfu wal-raja ni merupakan sayap tangan kiri kita dalam perjalanan kita menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan takwa ni, takwa pada Allah tu kepalanya. Dengan takwa itulah kita berjalan menuju Allah kan, dan digerakkan oleh dua sayap, takut dan harap. Jadi banyakkan taubat, ampun, dan cuba sekali untuk membetulkan amalan. Ada soalan? Seterusnya kita baca hadis yang ke-27. Ini kisah, ini cerita ya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kisah ini diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita kena ingat, kalau disebut anhuma tu, maknanya Allah redha kepada keduanya. Biasanya kalau sahabat ni yang meriwayatkan hadis ni, dia Islam dan ayahnya Islam.
Kan, jadi Ibnu Abbas ni namanya Abdullah bin Abbas. Jadi dia Muslim, ayah dia pun Muslim, iaitu Abbas tu. Jadi kita doa untuk dia dan ayahnya sekali. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau disebut radhiyallahu anhu tu maknanya periwayat tu dia Muslim, ayah dia tak Muslim. Anhum tu kalau ramai. Kan, maknanya daripada Anas, daripada Abdullah, daripada Umar. Kalau datuk Islam, bapak dia Islam, dia Islam. Biasanya sahabat ni jaranglah ada generasi datuk kan. Ya, sebab kan sekejap je mereka dengan Nabi kan. Jadi biasanya dia dengan ayah dia. Kalau Anhum tu kalau katakan dia ramai sahabat kan. Ramai-ramai. Anhum lah. Qala qadima Uyainah bin Qadima Uyainah tu bin Hisnin. Ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisnin. Fanazala ala bi akhihi al-Hurri bin Qais. Maknanya Uyainah ni dia datang daripada jauh. Bukan dari Madinah lah. Datang daripada jauh ya. Jadi dia datang ke Madinah. Dia nazala ni maknanya dia berhenti, maksudnya dia bertandang lah ya. Datang ke Madinah, pergi menumpang rumah anak saudaranya. Anak saudaranya yang bernama Al-Hurri bin Qais. Anak saudara dia ni dah ada di Madinah. Jadi Uyainah dia datang daripada tempat lain, daripada kampung mana wallahu alam, datang ke Madinah, tumpang rumah anak saudaranya yang bernama Al-Hurri bin Qais. Wa kana minan nafari alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan Al-Hurri bin Qais ni antara individu-individu yang rapat dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar ni dia ada ahli majlis dia, kan, ahli mesyuarat dia. Yang dia kalau ada apa-apa masalah, dia selalu panggil orang-orang tertentu untuk bermesyuarat. Jadi termasuklah Al-Hurri ni. Jadi pak saudara dia, Uyainah datang duduk rumah dia ya. Dan ini dia Ibnu Abbas sambung sikit cerita. Maknanya orang yang selalu Umar panggil ni, dia kata wakanal qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu. Orang yang jadi ahli majlis Umar ni terdiri daripada orang-orang yang hafal Quran. Al-Qurra ni maksudnya orang yang hafal Quran. Hafal, orang yang faham lah. Maknanya kalau kita sebut kat sini orang alim ulama lah kan. Dia kata wa kana qura'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kumulan kanu aw syubban. Jadi orang-orang yang hafal Quran ni dia menjadi ahli majlis yang Umar selalu bermesyuarat. Tak kira sama ada mereka itu tua atau muda. Kumpulan ni orang tua atau syubbanan atau pemuda. Jadi Umar dia tak beza usia. Maknanya bukan pilih orang tua je tak. Orang muda pun dia ambil. Asalkan orang itu seorang yang mantap untuk fahaman Al-Quran ni. Hafal Quran, faham Quran sebagainya, maka mereka ini menjadi ahli majlis mesyuarat Umar. Itulah pemerintahan Islam kan, mengutamakan siapa sebagai ahli mesyuarat? Orang yang Yati punya. Macam kata Yati je. Lampu dia masih berjalan. Iya. Jadi orang yang macam ni tak adalah nak mengampu kan. Nak
bagi banyak pendapat yang bukan-bukan kan. Jadi Uyainah ni ingat nama senang kan. Uyainah ni datang rumah anak saudara dia ni. Anak saudara dia ni salah seorang ahli majlis mesyuarat ummah. Jadi Uyainah ni dia ambil kesempatan melalui kroni ya. Faqala Uyainah dibni akhihi. Uyainah ni cakap kepada anak saudara dia Al-Qurri ni, dia kata, ya benar akhi, laka wajhun inda hadzal amir. Dia kata, anak saudaraku, kamu ada kedudukan di sisi amir. Si Umalah ya, Umar kan orang panggil Amirul Mukminin kan. Jadi dia kata, laka wajhun inda hadzal amir. Dia kata, kamu ada kedudukan di sisi amir ni. Fasta'zin li alaih. Tolonglah, dia kata, nak minta izin supaya aku dapat masuk jumpa dia. Kata Uyainah. Fasta'zana fa'azina lahu Umar. Jadi Hur ni bapa saudara suruh minta izin dia nak jumpa Umar ni, dan dia pun rapat juga dengan Umar. Dia pun pergilah minta izin dengan Umar kan. Wahai Amirul Mukminin, ada pak saudara aku ni datang dari jauh nak jumpa kan, jumpa Amir ya. Fa'azina lahu Umar. Umar kata boleh masuklah jumpa kan. Salahnya kan, biasalah, tak adalah nak protokol apa kan. Falamma dakhala, Uyainah ni bila masuk dia jumpa Umar, jumpa je dia kata apa? Hei ya Ibn Khattab. Tengok tu panggil pun tak adalah panggil Amirul Mukminin ke kan. Terus panggil wahai Ibn Khattab. Hei ya Ibn Khattab. Orang Arab ni kalau nak hormat seseorang, dia tak panggil Ibnu, dia panggil Abu. Kan? Macam katalah Umar ni, anak dia nama Abdullah. Kalau satu kehormatan kita panggil dia Abu Abdullah. Jadi dia tengok panggil anak ayah dia kan. Panggilan tu maknanya tidak menggambarkan satu kehormatan lah kepada Abu. Sepatutnya panggil ya Amirul Mukminin lah kan. Semua orang panggil dia Amirul Mukminin. Tapi dia panggil hei. Bukan takut maknanya kasar ni. Orang bukan orang Madinah kan. Kita datang dari mana tak tahu kan. Tak ada adab. Hei Ibn Khattab. Fawallahi, wahai Ibn Khattab, fawallahi, maka demi Allah, ma tu'tina al-jazla. Kamu, dia kata, kamu tak beri kami sumbangan yang banyak. Maknanya apa yang kamu agihkan kepada kami itu tak banyak, sikit je. Kan? Bagi beri 200 tak 500. Kan? Ma tu'tina al-jazla. Jazla ni maknanya banyak. Maknanya yang kamu agihkan kepada kami itu tak ada banyak, apa sikit-sikit je dapat. Kan? Datang-datang tu kutuk macam tu kan. Jadi Allah, kamu tak pernah bagi banyak ke kami. Kan? Wala tahkum fina bil adli, dan kamu pula tidak menghukum kami dengan adil. Tak hukum dengan adil tu saya lah. Jadi datang-datang je kutuk macam tu. Tak ada beri banyak, hukum pula tak adil. Dan kita tahu Umar ni macam mana dia punya adil kan. Sampai orang selalu buat contoh keadilan, mesti contoh Umar kan. Mana Umar dia sedari upaya dah melakukan keadilan di kalangan rakyat dia. Susah dah nak banding macam mana keadilan yang telah Umar lakukan. Tapi dia datang-datang, kamu tak bagi kita orang banyak-banyak, dan kamu pula tidak memerintah dengan adil. Kenapa tu? Tak ada ya. Ada yang tak dapat.
Jadi Faqad Umar radhiyallahu anhu marahlah kan, sebab dia tuduh dia tak bagi hak orang kan. Maknanya kalau dia tak agihkan dengan betul harta, artinya seolah-olah dia makan harta rakyat. Kan. Lepas tu kalau dia kata dia tak adil, maknanya dia tidak melaksanakan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu tuduhan yang sangat berat kan. Wajarlah Umar marah. Jadi Faqad Umar radhiyallahu anhu hatta hama ayyub abi. Sehingga dia orang kata macam dia dah nak kena apa-apa kan. Maknanya dia sehingga Umar hampir nak bertindak kerana terlalu biadabnya orang ini. Jadi Umar marah, agaknya tak tahulah dah berdiri ni nak buat apa kan. Dan tuduhan tu memang sangat berat kan. Tak bagi harta maknanya dia makan harta rakyat. Tak ada maknanya dia tak melaksanakan tuntutan Quran dan Sunnah. Dia sangat berat. Walhal dia selama ini memang semua orang tahu sedaya mampu. Orang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Faqala al-qulu. Anak saudara dia ni yang bawa bapa saudara jumpa Umar ni, nampak Umar dah macam hot sangat tu. Rupa cepat-cepat berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Kan lemah lembut nasihat ni. Inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa, ambillah kemaafan. Jadi maknanya relax-relax kan. Jangan ambil hati sangat. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin. Wa'rid 'anil jahilin maknanya palingkan diri daripada orang jahil. Maknanya janganlah orang yang tak pandai, orang yang kurang adab tu kita lawan dia cara yang kurang adab. Jadi maksudnya di situ sabar ya. Jadi ialah orang datang dari kampung tak lebih adab apa semua kan. Jadi maafkan dan jangan bertindak ikut cara mereka yang diadapkan. Wa inna hadza minal jahilin. Sesungguhnya dia ni termasuk orang yang jahil. Orang bodoh, orang tak tahu adab, orang kampung kan. Jadi Allah berkata wa'rid 'anil jahilin. Maknanya jangan layan sangatlah orang yang tak pandai, orang yang bodoh-bodoh ni. Kemudian kata Ibnu Abbas ada di majlis tu. Ibnu Abbas ni memang ahli musyawarah Umar. Jadi bila tur nak ingatkan Umar dengan ayat ni, Ibnu Abbas kata, wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha. Dan bila Al-Qur'an baca ayat ni, Umar tak melangkah sikit pun. Kan? Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Dan Umar adalah seorang yang sangat-sangat berhenti di sisi kitab Allah. Maknanya dengar ayat Allah je terus stop. Kan? Tak langkah, tak apa-apa dia terus kan, macam terpaku je kat situ. Itulah sifat ya para sahabat radhiyallahu anhu. Maknanya yang berkesan ke atas mereka adalah ayat Allah. Bila dengar je ayat Allah, dia kata Umar tak langkah sikit pun.